nih kira-kira? Iya, ini kita mau masak apa ini? Merupakan makanan khas di Prancis untuk musim panas. Oh, kalau di sini memang musim panas terus ya kebetulan. Iya, kebetulan Jadi musim pas panas terus. banget. Nah, ini saya mau coba masak juga. Masak. Boleh bantu-bantu mungkin mulai dari mana ya? Ini saya bisa bantu-bantunya nih. Donc, est-ce que peut-être l'animatrice voudrait vous aider? Donc, Ok. Eh ben, éplucher les échalotes. minta tolong dikupas dulu bawang merahnya. Oh, bawang merah dikupas. Oh, kupas. Oh, oke. Tolong dibantu ya Asri ya. Nah, saya jago coba buat bikin sambal. Bikin sambal. Ini mungkin Okta ini makanan khas dari mana? Terus Ini makanan khas dari mana? Dari Perancis nih. Bon, c'est un plat typique de la France, spécifiquement de quelle région? Alors, c'est surtout les régions qui sont sur le littoral, donc ça veut dire sur le bord de mer. Ini biasanya makanan yang disajikan di daerah-daerah yang ada lautnya gitu. Oh, makanya ikan ya Iya. di sini. Oke, ini bahan-bahannya ada apa aja berarti? Est-ce que vous pouvez nous présenter les ingrédients que vous utilisez? Alors, les ingrédients principaux, c'est d'abord pour la marinade, les échalotes, le vinaigre d'alcool, et ensuite on aura bien évidemment le maquereau, et j'ai voulu rajouter, comme on était ici en Indonésie, du galanga pour apporter d'autres saveurs. Oke, jadi bahan-bahannya yang pertama itu chefnya jelasin untuk sausnya ya. Untuk marinasi itu ada bawang merah, terus ada juga pakai cuka wine, dan juga ditambahin karena ini di Indonesia ditambahin lengkuas gitu. Jadi ada sedikit cita rasa Indonesia. Oke, ini menarik juga soal kalau misalnya makanan Prancis sama makanan Indonesia kan pasti berbeda banget kan. Mungkin bisa dijelasin perbedaannya apa sih cita rasanya orang Prancis, masakan Prancis dengan yang di Indonesia. Donc, vous avez goûté des plats indonésiens. Selon vous, quelles sont la différence entre la cuisine indonésienne et la cuisine française? C'est a good question. La cuisine française, ça va être une cuisine qui va être pleine de saveurs sans forcément rajouter d'épices. Et à la différence de la cuisine indonésienne où c'est très parfumé et très riche en épices. Ini pertanyaan bagus banget kata chefnya. Soalnya kalau di Perancis itu banyak makanan dan cita rasanya juga rasanya kuat. Akan tetapi mereka tidak menggunakan rempah-rempah. Sedangkan kalau di Indonesia cita rasanya itu berasal dari rempah-rempah. Jadi bedanya di Perancis ada rasa, tetapi kalau di Indonesia itu lebih harum makanannya. Oke, jadi itu ya perbedaannya ya. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia juga ada restoran Perancis gitu. Nah, ini gimana caranya supaya bisa masuk gitu ke lidah orang Indonesia. Kemudian juga di acara ini yang Pekan Gastronomi ini apakah juga masakannya asli dari Perancis atau memang dikombinasi gitu. Jadi fusion dengan masakan Indonesia. Oh, yang saat ini. Okay. Monsieur, selon vous, si par exemple maquereau à l'escabeche c'est un plat typique de la France, et si par exemple on veut servir à nos spectateurs indonésiens, est-ce qu'il faut ajouter peut-être quelques épices indonésiens aussi? Pas nécessairement. Après, on peut effectivement s'amuser et faire une fusion entre les deux cuisines. Jadi kalau kata Chef Galian sebenarnya kita nggak harus tambahin bahan-bahan yang Indonesia banget, lagi pula tadi udah ada lengkuas juga ya, atau laos gitu. What is this? Alors, j'ai rajouté avec le vinaigre de l'eau, du thym, du persil, et on va ajouter l'ail et l'échalote. Jadi untuk marinasi itu ada air, terus ada juga cuka merah tadi, terus ada peterselie, dan ditambahkan bawang merah. Dan juga itu ya bawang putih ya, benar sekali. Dan juga tim, daun tim. Oh ya, ini tim, ada daun tim, ada tadi cuka anggur merah ya? Ya. Red wine, dan juga onion, ada bawang merah, bawang putih. Aromanya ini udah mulai kerasa banget. Ini untuk marinasi ya?
Benar, benar. Ini untuk marinasi. Nah, untuk bahan-bahan utamanya, sayurannya ini ada wortel, ada jagung ya, baby. Benar, jagung muda. Ya, jagung muda dan juga ini apa ini? Ini apa nih? Ini buah bit merah. Buah bit merah. Oh, oke. Ini berapa lama ini untuk bikin marinasinya? Il faut combien de temps pour la marinade? C'est 10-15 minutes de préparation. C'est très rapide. Ini cepat banget bikin marinade-nya itu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Nah, ini kita masuk ke bahan utamanya. Ini ikan apa tadi, makarel ya? Makarel. Oh, oke. Jadi cara potongnya ataupun juga nge-slice-nya ini ada yang khusus nggak? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial de comment vous coupez le poisson? Alors, c'est assez simple, le poisson, il faut suivre l'arête dorsale. Oke, jadi kita harus ngikutin tulang ikannya buat ngebersihin juga buat motong. Jadi nanti seperti file ikan gitu hasilnya. Berarti tulang-tulangnya nggak dimasak ya? Berarti cuma khusus dagingnya aja. Bikin potongannya seperti file. On n'utilise pas des os. Non. Non. Ya. Enggak, kita nggak pakai tulangnya. Oke. Ini nanti teksturnya apakah akan dibuat matang banget atau mau dibikin juicy atau kayak gimana? Est-ce que ce sera bien cuit ou cuit? Ça sera juste cuit, comme il faut. Pas trop, pas moins. Jadi benar-benar harus kayak al dente, harus benar-benar pas, tidak terlalu matang, atau juga nggak bisa yang kayak setengah matang gitu. Nah ini juga salah satu yang nanti disajikan di event Cita Rasa Prancis kah? Atau gimana nih? Apanya? Ini masakan ini. Oh, masakan ini. Masakan ini sebenarnya sudah demonstrasikan ya di Institut Prancis kemarin waktu pembukaan pekan kuliner Prancis. Ini sampai dari kapan sampai kapan berarti? Acaranya c'est la date du Goût de France, de la semaine du Goût de France, c'est depuis quand? La semaine de la gastronomie française en Indonésie se passe du 1er au 13 octobre cette année. Oke, dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Oktober. 1 sampai 13 bentar lagi ya. Iya. Oke, berarti ada demonstrasi masaknya kah? Ada apa aja masakan yang asli dari Prancis yang didemonstrasikan nantinya? Donc, quels événements ou manifestations culturelles qu'on peut voir pendant que la semaine de Goût de France? Alors déjà, il y a 180 établissements à travers tout l'archipel indonésien qui participent par le biais de ce qu'on appelle les menus à la française. C'est-à-dire qu'on leur propose de préparer un menu à la française et de le présenter pendant cette semaine-là. Jadi di pekan Cita Rasa Prancis ini ada 180 restoran sudah berpartisipasi dan ini adalah pekan di mana kita bisa explore tentang makan Prancis gitu. Oke, ini berarti semua boleh datang ya ke C'est pour tout le monde. Oui, absolument, pour tout le monde. Tous les types de publics. Et puis on fait aussi énormément de démonstrations culinaires, de cours de cuisine, de projections de films par exemple. Et les démonstrations culinaires, elles se font soit dans les établissements participants, les restaurants, les cafés par exemple, mais aussi beaucoup les écoles. Et les écoles parfois techniques comme les lycées techniques. Ya, jadi selama pekan gastronomi Prancis ini ada berbagai macam acara. Acaranya itu ada tidak hanya demonstrasi masak yang seperti yang kita lakukan hari ini, tapi juga ada seminar, terus juga ada kunjungan ke sekolah-sekolah dan juga ini dirayakan tidak hanya di Institut Prancis ya yang kemarin waktu pembukaan, tapi juga ada di restoran-restoran Prancis di Indonesia. Oke, Chef David ini pernah masak masakan Indonesia nggak sih kira-kira atau cuma masak masakan Prancis aja? Chef Galien, est-ce que vous avez cuisiné un plat indonésien? Oui. On a fait une soupe, soto, avec du poisson sur un bateau à Makassar. Chef Galien jadi udah nyobain masak soto di kapal di Makassar. Oh, oke.
berarti udah experience juga dengan masakan-masakan Indonesia ya. Nah, kesulitan masakan Indonesia dibandingkan dengan masakan Prancis seperti apa? Sorry. Perbedaannya, tingkat kesulitan masakan Prancis dengan masakan Indonesia. Ok. Chef Galien, selon vous, laquelle est plus difficile? Est-ce que c'est la cuisine indonésienne ou la cuisine française? Je pense que ce sont deux cuisines qui sont très techniques. Il n'y a pas de cuisine plus facile l'une que l'autre. Ça demande beaucoup d'apprentissage. Et je pense que la cuisine indonésienne est technique pas par la manière de cuire ou de préparer les aliments, mais dans la manière d'assembler les aliments. Oke, jadi makanan Prancis dan makanan Indonesia itu sama-sama membutuhkan kemampuan teknis yang bagus gitu, apalagi untuk masak ya, waktu saat masak gitu. Terus Chef Galien sendiri bilang kalau misalnya tidak ada makanan yang lebih susah atau lebih mudah. Jadi itu memang tergantung juga dari seberapa banyak kita sudah belajar membuat masakan tersebut gitu. Oke, sejauh ini yang sudah datang ke event ini ada berapa banyak sih? Madame, il y a combien de visiteurs pendant la semaine de Goût de France? Alors en fait c'est difficile à dire parce que comme il y a 180 établissements partout dans l'archipel, on n'arrive pas tellement à savoir qui se présente dans chaque établissement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il y a 22 villes qui sont concernées cette année, 10 îles différentes en Indonésie et 180 établissements participants. Donc ça fait avec tous les événements un paquet de personnes qui viennent assister. Ada banyak banget dan agak susah untuk menyebutkan angkanya berapa pengunjung pada saat ada Pekan Gastronomi Perancis ini, karena total ada 120 tempat gitu yang merayakan dan juga ada di berbagai pulau di Indonesia gitu. Jadi nggak hanya di Jakarta. Contohnya waktu itu tadi Chef Galien bilang ke Makassar juga sempat ke Makassar. Oke. Jadi ada banyak. Menarik ya. Asri udah selesai belum masaknya? Udah potong-potong, udah marinasinya udah jadi, kayaknya tinggal dituang. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Semoga udah selesai. Asri pengen nyobain saya soalnya. Tapi sudah tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Saudara, gastronomi memiliki makna seni menyiapkan hidangan yang lezat. Itu sebabnya gastronomi bukan hanya sekedar kuliner biasa, tetapi juga mempelajari sejarah dan budaya dari setiap sajiannya. Nah, sejak tanggal 1 sampai 13 Oktober 2024 telah berlangsung acara Pekan Gastronomi Prancis yang bertajuk Le Goût de France, Cita Rasa Prancis, J'adore. Seperti apa ragam kegiatan event tersebut? Berikut liputannya. Nah, kita lanjutin lagi masak kita. Nah, ini masih masak marinasinya ya. Kalian tadi baru aja bilang kalau dia masukin lengkuas. Lengkuas? Itu belakangan. Karena memang fungsinya itu hanya untuk aroma saja. Aroma, jadi nggak dibikin layu. Benar, gitu. jadi kalau dimasukin dari awal nanti dia malah akan gosong atau misalnya jadi layu. Oh, oke. Nah, next step apa? Ini apakah ikan yang dimasukin ke marinasi atau kayak gimana? Qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous allez mettre les poissons? La marinade directement sur le poisson. Oke, jadi justru bukan ikan yang dimasukin, tapi justru si marinasinya ini yang disiram. Ke ikan, ya, ke ikan makrel. Kayak gitu. Nah, ini berapa lama untuk marinasinya? How long? Il faut combien de temps pour le marinade? Alors, la préparation c'est 10 minutes et là il faut laisser 10 minutes comme ça dans la marinade. Oke. Tadi untuk bikin marinasinya sendiri itu 10 menit dan ini kita tungguin 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oh, oke. Nah, ini rasa khas yang nantinya akan
keluarin dari makanan itu apa? Est-ce qu'il y a un goût particulier qui caractérise ce plat? C'est l'acidité en fait. On a surtout ce qui est intéressant dans cette recette, c'est qu'on a souvent en France, on mange du citron avec le poisson. Et là, on n'a pas de citron dans la recette. On remplace le citron par le vinaigre. Oke. Jadi cita rasa dari makanan ini adalah keasamannya. Rasanya tuh asam. Nah biasanya kalau di Perancis itu makanan yang makanan itu asam karena pakai lemon mereka. Tapi kalau di sini hampir di seluruh masakan pakai lemon. Seringnya pakai lemon. Sering pakai lemon. Di sini tapi asamnya dari cuka anggur merah. Benar. Oke. Nah ini kan marinasi masih cukup lama ya. Berarti tadi ditunggu 10 menit untuk ikannya sampai matang. Selanjutnya ini kita mau masak apa? Side dish-nya kah atau memang masih ingredients dari masakan ini? Qu'est-ce que vous allez faire avec les mini maïs? Alors là, on va juste les griller. Moi, j'aime bien le maïs quand il est presque cru, pas cuit, parce qu'on est sur du jeune maïs. Et on va juste le colorer comme ça avec un peu d'huile. Et ça va accompagner le maquereau avec quelques radis et un peu de carottes. Jadi sebenarnya ini untuk garnishnya nanti di atas ikannya. Dan Chef Galien sendiri beliau sangat menyukai jagung muda gitu. Makanya di resepnya hari ini ada jagung muda. Dan jagung muda ini nggak boleh dimasak sampai benar-benar matang. Jadi benar-benar setengah matang aja. Kayak pensir gitu aja ya, cuman di kayak ditumis sebentar, crunchy, renyah gitu ya. Oh ini lagi masak sayurannya. Mungkin pemirsa juga di rumah bisa lihat ada sayuran yang memang lagi dipotong sama chef. Ini wortel ya. Ini mungkin yang nanti akan jadi garnish dari masakan ini. Dari apa tadi nama masakannya? Maquereau à l'escabeche. Maquereau à l'escabeche atau maquerel escabeche. Maquerel escabeche. Oke. Ini juga sebetulnya bukan pecinta ikan sih, bukan orang yang favorit makan ikan, tapi kepo ini kayak gimana karena menarik banget. Ada cuka apelnya, rasanya kan kalau tadi disebutin sama mbaknya khasnya itu makanan Prancis itu asam karena sukanya pakai lemon. Tapi kalau ini pakai cuka apel, kira-kira cuka anggur merah. Benar. Gimana rasanya? Ini menarik juga. Dan ini ada tadi buah bit merah ya. Nah ini rasa yang khas emang kuncinya ada di buah bit merah ini atau di mana sih, di ingredients apa sih yang jadi khas makanan ini? Quel est le principal ingrédient qui contribue au goût de ce plat? Contribue le plus? C'est l'acidité, c'est le vinaigre. C'est le vinaigre. Bukan dibuat bit merah, ternyata rasanya dari cuka itu. Dari cuka ya. Oke. Let's try ya. Abis ini kira-kira masih berapa lama lagi? Karena kayak saya udah lapar gitu, pengen cobain masakan chef nih. Ce qui est important de dire, c'est que le vinaigre va avoir le même pouvoir de cuisson sur le poisson que la chaleur. Jadi sebenarnya cuka itu tadi cuka anggur merah tidak hanya untuk cita rasa tapi juga untuk mempercepat makanannya biar bisa matang. Jadi dia bekerja seperti panas. Oh ya. Tapi kelihatan sih tadi kan masih merah ya dagingnya. Sekarang warnanya udah agak pucat. Biasanya kan kita kalau masak daging juga kalau daging udah mulai pucat warna putih artinya udah mulai matang gitu. Daging ayam, ikan gitu kan kelihatannya kayak gitu. Ini juga di marinasi udah mulai kelihatan pucat gitu. Okay. C'est un peu comme la cuisine péruvienne avec le ceviche où c'est le citron qui cuit. Mais là on est un peu sur une recette. Resep ini mirip sama resep makanan dari Peru kata chef ya, namanya ceviche. Peru. Sama, iya dari Peru. Oke, ini sebenarnya ikannya tuh kalau saya aroma khasnya tuh kayak sarden sih yang di kaleng gitu, yang biasanya untuk instan gitu ya. Bener nggak sih, sama nggak sih? Iya. Ikannya sama kan? Makarel kan? Makarel, iya, makarel sardin. Nah ini selanjutnya masih bikin garnish or nanti setelah setelah dimarinasi step selanjutnya dimasak di pensir kah atau langsung disajikan setelah dimarinasi dengan garnishnya atau kayak gimana? Ini kayak sashimi berarti atau kayak gimana? Est-ce que c'est pareil comme sashimi, monsieur? Non, parce que sashimi c'est cru et là on n'est pas tout à fait cru quoi. On est Ya, kalau kata Chef Galien nggak bisa juga disamain sama sashimi karena sashimi itu benar-benar mentah. Mentah terus di slice langsung disajikan. Kalau ini dari mentah dimarinasi, disajikan dengan garnish gitu ya. Oh,
Aku pikir tadi ini akan dimasak dulu di pensir or ditumis, tapi ternyata enggak. Gitu aja Dia ya. cuman dimarinasi, dan marinasinya ini adalah cuka anggur merahnya yang bikin makarelnya jadi matang. Ini menarik. Saya juga penasaran rasanya gimana sih matang dengan cuka anggur merah gitu. Kepo. Nah, selanjutnya ini si buah bit merahnya memang ditaruh untuk garnish di atasnya, nggak ditumis dan lain-lain. Yang ditumis ini hanya jagung mudanya aja. Jagung muda ya, bukan wanita muda. Wanita muda kita. Gitu. Oke. Oh, ini memang apa aslinya tampilannya seperti ini ya? Maksudnya ini enggak bisa dimodifikasikan dengan jadi masakan lain atau seperti apa? Oh, mungkin maksud Okta adalah bisa nggak dimakan sama nasi gitu. Kalau orang Indonesia ya kali ya. Les Indonésiens aiment manger avec du riz. Toujours, on mange toujours du riz. Est-ce que c'est possible de manger des maquereaux à l'escabeche avec du riz? Oui, c'est possible. Sangat-sangat mungkin. Oh, sangat-sangat mungkin. Tapi berarti ini punya cita rasa khas tersendiri karena dia nggak anget ya. Tapi ya udah light aja, dingin aja gitu kan. Biasanya kalau kita makan makanan main dish itu kan anget ya, tapi ini enggak gitu ya, mirip-mirip rasa-rasa. Kalau sashimi kan memang dingin. Kalau ini kayak ya udah ikannya dingin gitu. Berarti memang biasa disajikan seperti itu. Bon, monsieur, le plat est servi froid comme ça. Ce n'est pas un plat principal chaud. Ya, memang dia tidak panas ya seperti banyak makanan utama di Indonesia. Ini memang khusus untuk ikan makarel aja atau ada ikan lain yang bisa disajikan dengan cuka anggur merah gitu untuk mematangkannya? Est-ce que c'est possible de remplacer les maquereaux avec d'autres poissons? D'autres poissons? Alors ça s'appellera plus maquereau à l'escabeche. Kalau misalnya nanti diganti namanya nanti enggak makrel à l'escabeche lagi. Oke. Ini udah nggak sabar banget, ini platingnya kayaknya udah hampir selesai. Okta lihat, udah cantik banget. Kayak aduh pengen langsung coba. Meskipun nanti kan ini hasilnya cantik banget ya. Nanti kita langsung rusak, langsung makan. Langsung barbar. Oke. Ini udah jadi. C'est fini? Exactement. Selesai. Voilà, udah jadi. Saudara ini apa tadi disebutin lagi namanya? Maquereau à l'escabeche. Oh, oke. Atau makrel. Makrel Oke. à l'escabeche. Can I just try it right now? Oke. Ini dipotongin langsung sama chefnya, saya mau coba. Rasanya beda nggak ya kalau comot sendiri sama dipotongin sama chef? Kita coba. Terus makannya ini berarti langsung pakai tangan gitu? Atau gimana? Pakai une cuillère. On mange directement spoon or fork here. Oh, oke. Disuapin guys. Cica. Endulita babanero. Endulita babareno. Saya bukan pecinta ikan, delicious, very very delicious. Very very delicious. Ini saya bukan pecinta ikan, tapi makan ikan ini saya rasanya nggak ada amisnya. Ini enak banget, juicy, ditambah segar karena ada buah-buahan, ada main dish, salah satu buah dan sayuran yang dicampur atau ditaruh di atasnya, ini yang bikin segar banget. Thank you so much. This is so delicious. Thank you. Okta mau coba juga? Iya, aku mau coba. Coba. Enak loh. Okta serius, ini kayak bukan rasa ikan mentah. Enggak loh. Tapi sebenarnya tadi kayak udah setengah matang lah ya di ibaratnya ya. Enggak, tadi yang potong ikannya pun tadi saya potong ikannya. Nah, kita coba. Enak loh, serius. Ya kan? Juicy. Juicy tapi nggak kerasa mentah, dan ini enak banget karena gini ya, yang menarik saudara, ini dimasaknya nggak di atas pan, tapi dia matang pakai cuka anggur merah. Dan ini teksturnya juga kayak tekstur ikan yang sudah matang dimasak gitu. Ini enak banget. Ini enak, it's perfect. It's perfect. Rasanya nggak kayak ikan mentah ya, benar-benar. Dan gurih, ada rasa gurih tapi asli dari si ikannya. Asli dari ikannya. Nah, ini masakan ini memang khusus untuk masakan di acara-acara tertentu, misal atau occasion tertentu, atau ya ini makanan khas aja. Est-ce qu'il y a une occasion spéciale en France que normalement les Français servent ce plat? Non, on peut manger en famille, entre amis, mais aussi à l'apéritif. Quand voilà, il n'y a pas de, mais en tous les cas, c'est pas un plat principal. Toujours une entrée. Ya, ini
bukan makanan yang kita sajikan di acara-acara spesial, tapi justru makanan yang memang biasa orang Perancis sajikan di rumah gitu. Dan ini masuknya bukan main course ya, tapi dia itu adalah apero. Apero itu biasanya kalau di Perancis sebelum appetizer. Oh, jadi sebelum appetizer ada makanan pembuka lagi. Berarti 4 kali dong. Iya. Pembuka, appetizer, main dish, baru dessert. Iya, dessert. Madam Charlotte, is the cita rasa Prancis ini routine in every year? Yes, actually, the first year was last year, and this is the second edition, and we hope that it will continue on for a long time. Yes. So, for the event before, how about the enthusiasm from Indonesian people? Oh, so much enthusiasm, actually. You know, we found out that Indonesians are foodies. I mean, the same as French people, obviously, but it brings a lot of energy and enthusiasm all throughout the country, really. From North Sumatra to Papua, they are participating restaurants. So this is quite stunning. Okay. What do you want to say to Indonesian people for this gastronomy week of France food? Yes, well, I want to say, please come and attend all the events. You can go on the website, citarasaprancis.com. There are all the events there, and enjoy some French food for Cita Rasa Prancis. Cita Rasa Prancis. Jadi tadi ya dicek dulu di website-nya, bisa lihat situ informasi-informasinya apa aja, mungkin kegiatannya. Kemudian tadi kan ada seminar ya, ada seminar, kemudian juga ada demo masak-masakan Prancis ini. Wah, menarik banget ya, Asri. Nanti kita mungkin boleh datang ya, Mbak? Iya, boleh datang. Boleh datang ya, Chef ya? Yeah, can I come to your event? Please do. Oh, thank you so much. Thank you so much. Is it for free? Yes. I mean, some of them are not. Free. Some of them are. Yes. Okay, for free. We love it. Yeah, I hope the event runs well, runs good. Everything will be happy at there and try French food and then sharing experience with Indonesian people. Thank you so much. Enjoy Indonesia as well, Chef. Yeah, enjoy Indonesia as well, Chef. Thank you so much. Thank you so much. Saudara, kita kayaknya mau lanjut cobain lagi. Okta mau cobain lagi ya? Mau cobain lagi, mungkin pakai nasi abis ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan, saudara. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Asri Gunawan. Terima kasih, sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Oke, kita cobain lagi. Cobain, Okta.